Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Salam 29 Ramadan. Seperti malam ni kita akan menyambut malam yang 30 Ramadan dan besok malam raya. Kita akan berterawih terakhir malam ni. Kita akan melalui hujung Ramadan dengan malam ini malam 10 malam akhir kita berdoa. Dan petang ni saya akan bawa isu Palestin sesuai dengan apa yang jadi dengan Palestin. Mahfuz pun dah naikkan tajuknya. Saya bawa balik tajuk yang panjang sikit untuk saudara faham. Selain saya akan bawa peristiwa keputusan Mahkamah Israel pada Januari 2021 yang menjadikan huru-hara dan akhirnya kenapa isu perkampungan Sheikh Jarrah yang diputuskan oleh Mahkamah Israel sebagai tanah milik Palestin yang harus diserahkan pada orang Yahudi. Keputusan ini dibuat oleh Mahkamah Israel pada bulan Januari 2021. Bulan Januari 2021. Tengok sekejap. Bulan Januari 2021. Oleh itu, kesannya, ketara pada bulan Mei ada dua sebab. Pertama adalah kerana bulan Mei ni pada minggu lalu, tindakan mula diambil oleh pihak pendatang Yahudi yang telah diberi hak untuk mendapatkan tanah tersebut. Mereka menghalau 26 keluarga Palestin untuk meninggalkan Sheikh Jarrah, iaitu sebuah kawasan di wilayah Batu Maqdis yang bersempadan dengan kawasan pertempatan yang telah pun diduduki oleh orang Yahudi. Bila 26 keluarga Palestin ini enggan meninggalkan perkampungan tersebut, maka tentera Yahudi dan juga ekstremis Yahudi, iaitu orang awam Yahudi yang bertindak sebagai pelampau, menghalau dengan menggunakan kekerasan untuk 26 orang keluarga Islam ini berpindah dan meninggalkan Sheikh Jarrah. Maka berlaku pertempuran. Bila berlaku pertempuran di Sheikh Jarrah, tuan-tuan, dia memberi ruang kepada orang Israel kerana secara agamanya Zionis meraihkan hari kemenangan ke atas Palestin pada 12 Mei. Dia ada sejarah yang agak mengelirukan kerana hari An-Nakbah, iaitu hari jatuhnya Palestin ke tangan Israel, yang disambut oleh orang Islam sebagai hari kesedihan setelah diisytiharkan oleh bekas Presiden Palestin Allahyarham Yasir Arafat pada tahun 1998 adalah 15 Mei. Tapi Yahudi meraihkannya pada 12 Mei. Mungkin kerana 12 Mei lah perancangan menghalau dan membunuh orang Islam di Palestin pada tahun 1948 itu bermula. Jadi ada dua perayaan yang berbeza. Orang Islam akan mengenang hari An-Nakbah pada 15 hari bulan Mei 1948, tetapi orang Israel meraihkannya pada 12 hari bulan Mei setiap tahun sebagai tanda hari mereka berjaya menduduki Palestin dan membina sebuah negara Israel merdeka. Namun setiap tahun, tuan-tuan, perayaannya bermula pada 9 Mei. Berarti 9 Mei mereka telah meraihkannya. 9, 10, 11 dan 12. 4 hari perayaan besar-besaran yang akan dibuat dari seluruh kawasan milik Israel sebagai tanda hari kemenangan. Jadi kalau anda bertanya pada saya kenapa peristiwa itu berlaku sekarang, adalah kerana dua. Pertama, mereka menggunakan keputusan mahkamah pada bulan Januari yang membolehkan tanah tersebut dimiliki oleh pendatang Yahudi. Mereka melaksanakannya sekarang supaya semangat orang Yahudi meningkat kerana kekacauan yang dicetuskan di perkampungan Sheikh Jarrah berlaku dengan tarikh yang dekat dengan hari untuk mereka meraihkan pendudukan Yahudi di atas bumi Palestin. Sebenarnya istilah tepat adalah penjajahan atau penaklukan, perampasan tanah. Tetapi Pertubuhan Masa Bersatu menggunakan pendudukan istilah yang lebih lembut kerana kroni Israel di Pertubuhan Masa Bersatu atau bahasa Amerika dan juga negara-negara barat yang pro-Israel telah mengendurkan istilah dengan menyebut ini satu-satunya sejarah, tuan-tuan, Israel di atas pendudukan penjajahan Israel atau perampasan tanah Israel ke atas orang Palestin, satu-satunya terma yang diguna pakai di Pertubuhan Masa Bersatu sebagai pendudukan, iaitu tidak menggunakan istilah penjajahan, tidak menggunakan istilah penjarahan, tidak menggunakan istilah rampasan tanah. Jadi dengan 2 hari ini pada 25 dan 26 Ramadan, serangan dilakukan di Masjid Al-Aqsa adalah yang terburuk dalam sejarah Palestin sejak tahun 1967. Kerana tak pernah, tuan-tuan, walaupun ada beberapa peristiwa tentera Yahudi melanggar masuk ke kawasan Tanah Suci Haram Asy-Syarif Masjid Al-Aqsa, tapi tidak pernah sedahsyat kali ini, iaitu pada 25 dan 26 Ramadan. Dan pada masa yang sama, tuan-tuan, sebagai tanda solidariti,
begini harus difaham bahawa Baitul Maqdis berada di tebing barat. Gaza yang melancarkan roket sekarang berada di sebelah tebing, tak sebut tebing timur pun, di sebelah tanah yang satu lagi. Jarak kedua-dua tempat adalah 80 km. Dan itulah dua wilayah yang di mana orang Islam dihimpit, disendatkan untuk berkumpul. Jadi mereka yang tinggal di bahagian menghadap Lautan Merah adalah mereka yang dipanggil Gaza. Bagi mereka yang dihimpit ke tebing barat bersempadan dengan Syria, Jordan dan juga bersempadan dengan Lebanon, dipanggil West Bank. Jadi dua daerah yang berbeza. Dan secara kebetulan, kedua-dua daerah juga mempunyai aliran politik yang berbeza, tetapi bersatu. Itu Gaza dipimpin oleh Hamas, manakala tebing barat, tempat berlakunya kekacauan di Baitul Maqdis dan Al-Aqsa khususnya ini dipimpin oleh Fatah. Perkongsian kuasa telah pun dilaksanakan sejak sekian lama, di mana Presiden dipilih daripada mereka yang memimpin Hamas, iaitu Mahmud Abbas, manakala Perdana Menteri dipilih daripada parti Hamas, iaitu Ismail Haniyeh. Ini adalah perpaduan luar biasa yang dicapai, yang menjadikan Palestin sekarang tidak terbelah dua dari segi perjuangan. Jadi apabila Masjidil Aqsa diserang, Masjidil Aqsa walaupun ada Brigade Al-Aqsa, tetapi dia sukar bergerak. Tidak sekuat seperti Brigade Al-Qassam. Iaitu Brigade Al-Qassam adalah brigade ketenteraan daripada sayap Hamas yang semalam melancarkan roket. Bila roket dilancarkan, Israel bertindak balas, menyebabkan 26 orang terbunuh. Saudara lihat keratan yang dikongsikan oleh Mahfuz tu. Dia kebiasaannya walaupun roket tu ditembak dan jarang sampai ke tempatan Yahudi. Kerana roket Al-Qassam adalah roket yang dianggap roket manual, yang dibina dalam rumah saja, roket kecil. Yang menggunakan pelancar roket biasa. Roket yang mempunyai jarak percubaan yang awal tu sekitar 10 km dan percubaan yang kedua adalah 20 km. Kebiasaannya roket ni dilancarkan, tak pernah ada sejarah jatuh dalam bandar Tel Aviv ataupun jatuh tepat dalam pertempatan Israel dan mengorbankan Israel. Biasanya roket ini adalah roket yang tersasar. Tapi sebagai tanda solidariti, Al-Qassam melancarkan roket tersebut daripada Gaza kerana bersimpati dengan serangan Israel ke atas umat Islam ataupun rakan mereka, kerana mereka adalah sebangsa, iaitu Palestin. Umat Islam di Masjidil Aqsa, maka mereka melancarkan roket dan serangan balas malam yang mengorbankan ramai nyawa tu adalah serangan di Gaza. Jadi berarti Palestin berada di ambang peperangan yang saya fikir kata ini akan mencetuskan sama ada penindasan dan perampasan tanah secara besar-besaran oleh Israel dan sekaligus mencetuskan Intifada 3.0. Intifada yang pertama berlaku pada tahun 1987 hingga 1993. Panjang intifadanya 6 tahun. Mengorbankan 1,300 orang Palestin dalam tempoh 6 tahun. Intifada yang terkenal dengan perang melontar batu. Yang menggunakan kain jubah Palestin tu. Dia pakai dan dia lontarkan batu. Ataupun mereka baling dengan menggunakan tangan. Dan dia mengorbankan 1,300 orang Palestin. Kebangkitan Intifada yang kedua adalah pada tahun 2000 hingga 2005. Ketika Presiden Yasir Arafat masih lagi hidup. Intifada tersebut telah mengorbankan lebih 2,000 orang Palestin. Tapi Intifada itu mencapai satu perjanjian pada tahun 2005 apabila Yasir Arafat dan juga Ariel Sharon, yang waktu itu adalah Perdana Menteri Israel, duduk dan membuat rundingan damai. Yang kemudiannya dikenal sebagai Roadmap to Peace. Map Road to Peace ke Roadmap to Peace, lebih kurang begitulah. Pelan perjanjian untuk membentuk sebuah negara Palestin merdeka dengan beribu kotakan Baitul Maqdis. Tetapi roadmap ini terjejas apabila Israel menuntut Baitul Maqdis Timur. Palestin menuntut Baitul Maqdis Timur untuk memastikan Masjidil Aqsa berada dalam wilayah mereka. Tetapi ini tidak dipersetujui oleh Israel kerana Israel terpecah dua. Golongan Zionis yang beraliran sekular Zionis. Mereka okey. Tetapi golongan Ortodoks Zionis yang memang daripada awal datang merampas bumi Al-Aqsa, bumi Palestin untuk mendapatkan Al-Aqsa. Kerana di Al-Aqsa itulah mereka tuntut sebagai kuil suci orang Yahudi, iaitu Haikal Sulaiman. Iaitu Masjid Jin yang kita belajar tu, bagaimana Nabi Sulaiman membina Masjid Jin dengan jin melakukan masjid tersebut tapi tidak selesai kerana Nabi Sulaiman wafat sebelum masjid itu siap. Masjid Jin itu kemudiannya yang terbiar tu, apabila berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi berisra' daripada Mekah dan sampai di Masjidil Aqsa, maka Nabi turun daripada sayap malaikat, maka yang dipijaknya itu adalah tanah, yang di bawahnya adalah Masjid Haikal Sulaiman.
Bukan masjid, adalah Haikal Sulaiman. Bila tahun 634, 12 tahun selepas Nabi wafat, Saidina Umar Al-Khattab berjaya memasuki Baitul Maqdis tanpa perang. Baitul Maqdis waktu itu dikuasai oleh Kristian dan juga oleh Yahudi. Yahudi. Mereka menyerah kalah kerana tentera Islam terlampau kuat. Jadi bila Saidina Umar masuk, dan dia teringat cerita Nabi tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj, maka tanah Masjid Al-Aqsa itulah Saidina Umar katakan bina masjid di sini, iaitu Al-Sakrah. Masjid Kubah Hitam yang sekarang menjadi mangsa serangan besar-besaran tu. Tembak-menembak sampai ke dalam masjid itu kerana itu masjid utama. Maka Saidina Umar tanda berdasarkan kelebihannya sebagai sahabat Nabi, maka dia mengingatkan semula cerita Nabi dan dia kata di sinilah Nabi turun dari sayap Jibril apabila berisra' daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian dibina lagi satu masjid yang kedua apabila Saidina Saidina Umar Khattab mengatakan di sinilah Muhammad berdiri sebelum bermikraj ke Sidratul Muntaha. Naiklah masjid yang kedua yang dikenal sebagai Dome of the Rock atau Masjid Kubah Batu. Manakala kemudian masjid-masjid lain yang dibina, iaitu masjid di mana tempat burak yang Nabi nampak, di situlah burak ada ketika Nabi nampak burak, maka masjid itu ditanda sebagai Masjid Burak. Manakala masjid yang tempat Nabi bersolat kali terakhir sebelum bermikraj ke Sidratul Muntaha, masjid itu berada di dalam kawasan Kubah Kuning. Kubah Kuning itu di bahagian atasnya adalah Masjid Kubah Kuning kerana di situlah puncak gunung tempat Nabi bermikraj. Manakala di bawahnya ada gua. Di dalam gua itu adalah Masjid An-Nabi. Kemudian dia ada masjid yang bila datang Khalifah Malik bin Marwan, dia lihat bahawa di atas Masjid Al-Aqsa tu, bawahnya itu adalah masjid yang telah pun ditinggalkan oleh penjarah Kristian ketika Islam kalah perang sekejap selepas Saidina Umar tu. Islam kalah perang dan tentera Kristian berjaya menguasai Masjid Al-Aqsa. Tentera Kristian telah menjadikan kawasan Masjid Al-Aqsa sebagai tempat menternak haiwan. Itu. Jadi di bawah Masjid Al-Aqsa tu, di bawah tapak Masjid Haikal Sulaiman tu, telah dijadikan ruang menternak lembu. Maka datang Malik bin Marwan, dia kata bersihkan dan jadikan masjid. Jadi di atas Masjid As-Sakrah Kubah Biru yang tempat serangan bersenjata tu, bahagian bawah tu kemudiannya dibina masjid besar, masjid bawah tanah, di mana masjid jin pada zaman Nabi Sulaiman dan kemudian dijadikan sebagai tempat menternak lembu pada zaman pendudukan tentera salib, ditukar dan situlah wujudnya Masjid Malik bin Marwan. Jadi ada 6 masjid di dalam kawasan tersebut. Untuk apa-apa dulu kita tengok video dia dulu, Mahfuz. Mana-mana video, Mahfuz akan tayang ada 2 video je yang saya akan share dengan saudara. Dengan peristiwa yang telah berlaku di Masjid Al-Aqsa. Kemudian saya akan jawab sikit kenapa perang ini berlaku dan kenapa Benjamin Netanyahu memerlukan peperangan ini bagi mendapat undi setelah partinya selama 3 kali pilihan raya gagal mendapat majoriti. Serangan kali ini, tuan-tuan, saya tak fikir akan 2 kali je dengan tercetusnya kekacauan di tebing di West Bank di Masjid Al-Aqsa selama 2 hari itu, 25 dan 26 Ramadan, dan hari ini pada pagi semalam telah berlaku berdelan serangan udara yang besar-besaran oleh Israel ke atas Gaza. Saya fikir dia akan menjadi peperangan yang panjang pada hari raya Aidilfitri pun. Dia akan menjadi perang yang panjang. Dan saya fikir kata sekarang adalah begini ya tuan-tuan, apa yang kita dah jangka bahawa apabila Amerika melancarkan, apabila New World Order, pimpinan George Soros menyalurkan kewangan dengan disokong oleh Sekutu Barat untuk melemahkan negara-negara Islam di Asia Barat. Ini hasil yang mereka tuai sekarang. Iaitu mereka melancarkan revolusi di bawah hak asasi untuk menjatuhkan Muammar Gaddafi di Syria, di Libya, untuk menjatuhkan Presiden Hosni Mubarak di Mesir, menimbulkan kacau bilau dengan cuba menjatuhkan Bashar al-Assad tetapi gagal hingga Syria musnah hari ini. Mereka cuba juga untuk menjatuhkan kerajaan Jordan, pimpinan Raja Abdullah, tetapi gagal juga.
Tapi akhirnya tuan-tuan, di sebelah Asia Barat, Islam telah menjadi kerajaan yang lemah. Satu, itu pada tahun 2012, mereka melancarkan apa yang dipanggil sebagai revolusi Arab Spring ni. Mereka berjaya melemahkan begitu banyak negara-negara yang berada di sekitar Israel, terutama negara-negara, terutama Libya yang mempunyai kekuatan persenjataan. Mereka melemahkan Syria yang juga mempunyai kekuatan persenjataan. Mereka menjadikan Mesir kucak-kacir. Dan kemudian bila Trump datang, Trump telah melancarkan apa di sebagai new normal, iaitu norma baru di mana negara-negara Arab yang kaya, juga negara-negara Afrika yang miskin, diminta menandatangani perjanjian untuk mengiktiraf kewujudan Israel sebagai negara merdeka. Maka Emirat Arab Bersatu negara pertama yang menandatangani perjanjian ini. Bahrain menyatakan persetujuan. Syria, Morocco dan Tunisia dan Maghribi juga mengatakan persetujuan, dan Sudan mengatakan persetujuan. Ada 6 negara yang telah mengatakan persetujuan. Berarti secara tidak langsung ada 6 negara Islam yang kini mengiktiraf Israel. Ini menjadikan Yahudi ataupun Israel mempunyai lebih peluang untuk melakukan apa saja ke atas Palestin. Jadi peristiwa yang kita lihat sekarang adalah peristiwa yang nyata selepas. Inilah peristiwa yang mereka tuai apabila mereka berjaya melemahkan negara Islam melalui kebangkitan 2012. Apa yang disebut sebagai Arab Spring tu. Ini hasil yang mereka tuai, iaitu 9 tahun kemudian. Yahudi ini dia tanam dan dia sabar dan dia tuai lama. Seperti saya kata bila dia membuat sidang Basel pada tahun 1897 di Basel. Waktu tu Yahudi tak ada negara. Muncul seorang cendekiawan Yahudi dan juga seorang wartawan Yahudi yang terkenal, nama dia Theodor Herzl. Theodor Herzl secara senyap telah mengumpulkan 200 Yahudi. Yahudi yang datang daripada Amerika, Yahudi yang datang daripada England, Yahudi yang datang daripada Jerman, Yahudi yang datang daripada seluruh Eropah termasuk Rusia telah bertemu di Basel. Dan di Basel mereka telah mengadakan sidang untuk membentuk sebuah negara Yahudi merdeka. Mereka cuba memulakannya dengan membeli sedikit tanah di Palestin. Jadi pada tahun 1897 setelah sidang tersebut mereka mengumpulkan wang, mereka ada banyak wang. Mereka telah menghantarkan rombongan pada tahun 1902 untuk bertemu dengan Sultan terakhir Empire Osmaniyah, iaitu Sultan Abdul Hamid yang kedua. Mereka menawarkan 2 juta pound, besar angka 2 juta pound waktu itu, pada tahun 1902, untuk membeli sebidang tanah. Tetapi Sultan Abdul Hamid tidak menjualnya, kerana Sultan Abdul Hamid kata, walaupun Empire Osmaniyah sedang mengalami krisis kewangan untuk menguatkan angkatan lautnya bagi menghadapi ketegangan, kerana Perang Dunia Pertama berlaku 1917, sudah ada tanda-tanda ketegangan, Sultan Abdul Hamid menolaknya. Jadi itu yang mereka rancang, tuan-tuan. Tetapi akhirnya apabila mereka gagal membeli tanah secara diplomatik dengan menggunakan saluran perniagaan untuk membelinya daripada Sultan Abdul Hamid, mereka gagal. Maka sidang Balfour tak kecewa, tuan-tuan. Mereka menghantar delegasi ke England, ke United Kingdom, dan mereka berjaya mendapat resolusi Balfour. Iaitu secara senyap, British telah bersetuju bahawa usaha untuk mewujudkan sebuah negara Israel merdeka perlu disokong oleh Parlimen British. Pada waktu itu, tuan-tuan, cadangan yang pertama untuk membinanya adalah di Afrika, di Zimbabwe. Tetapi golongan Yahudi Ortodok yang hadir dan mendanai projek ini enggan mendananya, kerana kumpulan Yahudi Ortodok mengatakan Zimbabwe tiada kaitan dengan sejarah orang Yahudi. Mereka mahukan Palestin. Maka kompromi ini dibuat, dan walaupun revolusi Balfour, iaitu sokongan kerajaan United Kingdom untuk membolehkan bangsa Yahudi memiliki tanah air, tidak menyatakan bahawa dia adalah Palestin sekarang. Tetapi selepas Perang Dunia Kedua, apabila British menang dan menghalau keluar sekutu Jerman, iaitu fasis yang menguasai Asia Barat. Fasis adalah tentera Itali. Jadi tentera-tentera bersekutu yang bersatu pada Perang Dunia Kedua telah membahagikan kawasan selepas Perang Dunia Pertama, di mana British telah mengambil Palestin. Perancis telah mengambil Lebanon. Manakala sebahagian tanah-tanah yang lain diserahkan kepada sekutu-sekutu yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, peluang daripada yang mereka rancang 1897, revolusi Basel, mereka gagal 1902 untuk membeli tanah daripada Sultan Abdul Hamid. Tapi mereka berjaya mendapatkan sokongan Parlimen British pada 1917. Mereka gunakan pada 1948. Di mana selepas saja Perang Dunia Kedua, kerajaan British menjadi sangat kuat. Negara-negara yang dulunya dijajah oleh Itali dan sekutu Jerman dirampas. Maka pada waktu itulah, England pada waktu itu tak boleh lagi, UK pada waktu itu tak boleh lagi memiliki negara jajahan. Kerana mereka telah memerdekakan India, mereka memerdekakan Myanmar.
mereka juga akan memerdekakan Palestin. Tetapi agenda yang dibuat adalah menyerahkan Palestin kepada orang Yahudi. Jadi telah dibawa masuk orang Yahudi dengan banyak sejak tahun 1942 sebagai persediaan ketika Perang Dunia Kedua, dan pada tahun 1948 orang Yahudi dengan sekitar 400,000 orang ke 600,000 orang yang berada di Palestin berjaya dengan bekalan senjata yang diberikan oleh British menghalau keluar 700,000 orang Islam dan merampas 500 perkampungan orang Islam daripada Haifa sampailah ke Gaza, termasuk Jaffa City. Waktu itu Jaffa City adalah ibu kota Palestin. Mereka rampas dan mereka halau, mereka himpit orang Islam berada di Gaza. Manakala yang lain lari bertempiaran dan pergi ke tebing barat. Israel waktu itu belum menakluk tebing barat. Kemenangan mereka dalam tahun 1948 yang dipanggil Al-Nakbah ni, kemenangan mereka pada 15 Mei 1948 ni adalah membina sebuah negara Israel yang pertama. 1948, Al-Nakbah, iaitu Israel yang hanya berada di bahagian pinggir laut. Oleh kerana mereka tidak bergembira, oleh kerana agenda Israel Raya ni adalah sampai ke sungai Euphrates di Iraq dan mencapai seluruh bumi Mesir, agenda ni tak berhenti. Maka agenda ini diteruskan. Tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 1967, setelah melihat Israel makin meluaskan tanahnya dan merampas begitu banyak bumi Palestin, maka Mesir, Lebanon, Syria dan Jordan telah mengadakan pakatan untuk menyerang Israel daripada 4 penjuru. Hanya yang waktu itu tentera yang kuat hanya tentera Mesir. Ada 100,000 tentera Mesir pada waktu itu. Manakala Lebanon hanya mempunyai kumpulan pejuang. Antaranya adalah kumpulan pejuang Hezbollah. Syria juga kuat tapi tidak memiliki angkatan udara. Jordan adalah sebuah negara kecil yang hanya memiliki pasukan komando darat. Pada peringkat awal rancangan, 4 negara yang berada di keliling Israel yang akan melancarkan serangan 4 penjuru ke atas Israel ni telah mendapat sokongan negara-negara Arab yang kaya minyak pada waktu itu, antaranya Arab Saudi dan segala macam. Tahun 67 minyak telah dihasilkan. Arab Saudi dah kaya, Kuwait dah kaya, Oman dah kaya, Bahrain dah kaya, Emirat Arab Bersatu pun dah kaya. Mereka sudah kaya. Mereka berjanji akan memberi bantuan. Tetapi bila bermulanya hari perang, iaitu 5 hari bulan Jun tahun 1967, perang di mana 4 penjuru ini diserang, Mesir tidak menerima bantuan, Lebanon tidak menerima bantuan, Syria tidak menerima bantuan, dan juga Jordan tidak menerima bantuan. Jordan yang paling parah, tuan-tuan, kerana Jordan angkatan tenteranya kecil. Kerana Jordan adalah sebuah negara pada waktu itu dengan 4 juta penduduk, tiada hasil minyak. Hanya memiliki bekalan senjata yang sangat minimal pada waktu itu, yang menyebabkan dengan niat untuk menyerang Israel dibalas dengan kekalahan yang teruk. Israel telah menggunakan tentera udara dengan bantuan yang diberikan oleh Amerika dan juga oleh United Kingdom, menyerang, dan akhirnya oleh kerana 4 negara Islam yang mengepung, mereka hanya melalui pasukan darat, perang secara darat, artileri dan juga komando darat. Tapi Israel telah menggunakan pengeboman udara, menyebabkan habis benteng pertahanan yang dimiliki oleh Mesir di Semenanjung Sinai kalah. Mesir berundur daripada nak menyerang bumi Israel. Israel berundur dan Mesir berundur dan Israel yang tawan tanah Mesir. Bayangkanlah niat mula-mula tu 4 negara kepung untuk mengalahkan Israel. Akhirnya mereka kehilangan tanah air mereka. Israel menggunakan serangan udara dengan bantuan jet pejuang moden yang dibekalkan oleh negara-negara barat. Mesir kehilangan Semenanjung Sinai. Jordan kalah teruk, dia hilang terus tebing barat. Dan dia hilang juga sebahagian daripada Bukit Golan. Syria kalah teruk, dia kehilangan Bukit Golan sepenuhnya. Manakala Lebanon kehilangan lembah Bekaa, ataupun dipanggil Bekaa Valley. Kehilangan lembah. Jadi, perang tahun 67 telah memberi satu gambaran bahawa berlaku penipuan ke atas negara-negara yang ingin berjuang membebaskan Palestin oleh negara-negara Islam yang pada waktu itu kaya minyak memilih untuk mendengar cakap Amerika Syarikat. Sejak itu, tuan-tuan, tidak pernah ada usaha untuk membela Palestin secara besar-besaran. Walaupun Palestin diserang hari ini pun, tuan-tuan, negara yang mengeluarkan kecaman hanyalah Turki, Iran, pejuang Hezbollah, Malaysia, Indonesia. Itu saja negara yang mengeluarkan kecaman kerana negara-negara Arab kaya minyak tidak berani mengecam. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku di Mesir sekarang, apa yang berlaku di Israel sekarang, hanya bergantung kepada 3 perkara. Selain daripada cakap diplomatik ni tak laku, tuan-tuan. Kita kecam macam mana pun, kalau kita panggil sidang Pertubuhan Bangsa Bersatu pun, Amerika akan menggunakan kuasa veto untuk melindungi Israel.
Kerana Amerika ada kuasa veto. Jadi Amerika akan guna kuasa veto untuk melindungi Israel. Israel tak akan boleh disentuh, tak akan boleh dijentik di PBB. Apa yang bergantung sekarang tuan-tuan adalah kepada 3 negara. Iaitu tindakan Turki. Sama ada Turki akan mengambil langkah drastik, kita tunggu. Yang saya jangka Turki mungkin tak berani mengambil langkah drastik, iaitu melancarkan bentuk serangan udara ke atas Iran, ke atas Israel. Kerana Turki mungkin mengalami tindak balas daripada Sekutu Barat. Kerana Turki terdedah untuk serangan balas. Kerana Israel mempunyai sokongan yang kuat daripada United Kingdom. Iran yang memiliki senjata moden, yang selama ini menyeludup senjatanya masuk ke pasukan Hizbollah di bahagian selatan Lubnan, mungkin tidak dapat melakukannya kerana laluan darat yang sedulunya dia pakai Syria untuk menyelinapkan senjata. Tapi oleh kerana Syria telah berada dalam keadaan kacau bilau, agak sukar bagi Iran untuk menyeludup senjata dan menghantar bantuan kepada pasukan Hizbollah untuk membolehkan Hizbollah terus menyerang daripada lembah Bekaa. Syria tak akan boleh berperang, tuan-tuan, kerana Syria telah pun lumpuh. Sekiranya Bashar al-Assad menggunakan segala kekuatan yang ada sekarang untuk menyerang Israel, dia akan mendedahkan kerajaan Bashar untuk dikalahkan oleh kumpulan proksi Amerika yang sekarang cuba menjatuhkannya, iaitu Syria Liberation Army. Dan saya tak fikir Jordan boleh buat apa-apa sekarang. Jordan berada dalam keadaan, kerana Jordan dan Mesir tak akan buat apa-apa. Kerana Jordan dan Mesir ada pada negara yang paling awal, iaitu pada tahun 1978. Selepas kalah perang dan ingin mendapatkan kembali tanah mereka yang dirampas oleh Israel pada tahun 67, Jimmy Carter telah menjadi orang tengah. Presiden Jimmy Carter Amerika telah menjadi orang tengah dengan meletakkan Mesir dan juga Jordan dalam satu perjanjian yang dipanggil perjanjian Camp David. Sejak itulah Jordan dan Mesir mempunyai perjanjian dan menerima, hampir mengiktiraf Israel adalah sebuah negara sah. Itu yang saya beri saudara untuk saudara tu lihat bahawa saya fikir akan ada perang besar-besaran yang akan berlaku dalam tempoh yang terdekat. Macam semalam je saya seru bahawa banyak berdoa, tuan-tuan, sebab kita tak ada apa yang kita boleh buat sekarang. Malaysia tak mungkin menghantar tenteranya, Malaysia tak mungkin menghantar apa-apa. Tapi yang boleh, tuan-tuan, adalah tinggal doa saja. Dan pada waktu yang sama kita akan memerhatikan sekarang pendirian 2 negara, iaitu pendirian Presiden Erdogan di Turki. Dan walaupun berbeza, Erdogan bermusuh dengan Iran, tapi mereka mempunyai persepahaman, iaitu Israel adalah musuh mereka. Kita juga menunggu pendirian Presiden, kita menunggu pendirian Ayatollah Ali Khamenei, iaitu pemimpin tertinggi Iran yang telah pun mengeluarkan kata-kata kemarahan yang sangat luar biasa terhadap apa yang telah dilakukan oleh Israel terhadap Palestin. Jadi kedudukan pendirian 2 negara ini, iaitu Iran dan Turki, akan menentukan sama ada masih ada negara Islam yang akan membela Israel, membela Palestin, atau Palestin akan dibiarkan dalam perang kali ini untuk dijadikan medan penyembelihan hidup-hidup orang Yahudi ke atas orang Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya jangka bahawa tuan-tuan kena ingat waktu kita sambut 12 hari bulan Mei, kita nak sambut raya 13 hari bulan Mei, Israel akan meraihkan besok sebagai hari kemenangan. Mezvadah dia panggil, hari kemenangan sebagai tanda terbentuknya negara Yahudi. 12 Mei. Tapi pada 15 hari bulan Mei, umat Islam di seluruh dunia, walaupun acara ni tak pernah diraihkan di Malaysia sejak 1998, tapi umat Islam di seluruh dunia, terutama NGO, akan meraihkan 15, bukan meraih, akan menangisi 15 hari bulan Mei sebagai hari peringatan, iaitu 15 Mei 1948, iaitu jatuhnya Palestin. Apabila hari itulah Israel mengisytiharkan telah wujud sebuah negara Israel merdeka. Israel akan meraihkan hari kemenangan yang ke-78 tahun ini, dan Islam pula akan meraihkan hari kekalahan Palestin 78. Israel menyebutnya sebagai perayaan apa saya lupa. Ada dalam bahasa Yahudi Mezvadah, saya tak ingat perayaannya, tapi Islam menyebutnya An-Nakbah, iaitu hari kesedihan. Itu saya stream dengan saudara sedikit tentang Palestin. 2-3 hari ini saya rasa akan panjang stream kita tentang Palestin berdasarkan isu yang berlaku sekarang di Baitul Maqdis dan juga di Gaza. Jadi kalau ada Q&A saya ambil sikit lah, tuan-tuan, tapi tanya soalan yang relevan. Saya harap kalau tuan-tuan nak naikkan status, naiklah status yang doa, tuan-tuan. Dan doa, tuan-tuan, gunalah bahasa yang baik, kerana tuan-tuan mahu Allah mendengar dan juga Allah memakbulkannya. Jangan naik dalam doa tu kata-kata makian, kata-kata apa, tuan-tuan. Buat betul-betul posting saudara seperti posting doa. Jangan posting dengan menggunakan bahasa-bahasa kita bercakap dengan Allah, tuan-tuan. Walaupun saudara posting yang melihatnya adalah mereka yang berada dalam live. Tapi kalau saudara nak posting benda tersebut sebagai doa, postinglah dengan bahasa doa. Okey?
Segala doa yang saudara posting, saya aminkan. Amin ya Rabbil Alamin. Moga Allah makbulkan dan menyelamatkan saudara-saudara kita di Palestin. Saya stream Palestin ya petang ni tuan-tuan. Malam nanti kita akan ada sesi dengan DSP Nur DSP Wan daripada Bukit Aman. Beliau adalah seorang pegawai kanan daripada Bukit Aman yang akan datang berkongsi mengenai skamer. DSP Nur Asrul yang akan datang, Nur Asrul Alif yang akan datang berkongsi dengan kita tentang skamer. Saudara boleh belajar banyak skamer kerana skamer adalah jenayah terbesar dalam digital sekarang. Terima kasih juga pada saudara yang memberi sambutan luar biasa pada John Bull. Saya terkejut pada waktu awal sesi dengan John Bull pula dah. Dengan John Bear. Pada sesi awal dengan John Bear, lock 34. Hujung-hujung rupa-rupanya saudara lock sampai 164 buku. Iaitu pencapaian yang luar biasa tu, 164 buku. Dia lock sampai dekat ujung tu baru saudara lock laju dan akhirnya counting lock adalah 168 set buku yang telah saudara beli, iaitu buku falsafah daripada ahli falsafah yang terkenal, Abu Musa bin Muhammad Al-Khawarizmi, iaitu cendekiawan Islam yang lahir pada tahun 780 Masihi dan wafat pada tahun 850 Masihi. Iaitu buku Algebra yang beliau tulis pada tahun 830 yang disusun semula dan diterbitkan dalam bahasa Malaysia untuk saudara memahami bagaimana Al-Khawarizmi mencipta algebra atau aljabar, sistem matematik asas yang dicetuskan oleh orang Islam pada abad ke-8 dan kemudian mencetuskan sistem matematik moden hingga kepada fizik dan segala macam tu. Terima kasih kerana saudara menyokong combo buku semalam 600. Combo buku tu saudara boleh dapat je, lock je dekat admin akan bagi pada ITBM. Combo buku dan plus 1 buku pemikir Islam dan 3 buku untuk saudara tahu basic falsafah yang wujud pada zaman Yunani, iaitu Plato, Socrates dan juga Aristotle. Kemudian kita ada Descartes, seorang lagi ahli falsafah moden barat, dan kemudian kita ada Machiavelli. Jadi kita susun buku ni adalah dengan mengatakan dengan teori kita asahlah mata pedang dari 2 hala untuk membolehkan mata pedang tajam. Begitulah fikiran kita bagi mata pedang Islam daripada ahli falsafah timur, iaitu Al-Khawarizmi yang muncul pada era Andalusia, iaitu pada abad yang ke-8. Dan kita beri kepada saudara juga falsafah barat sebelum datangnya Nabi Isa, kerana falsafah 3 buku Plato, Socrates dan juga Aristotle itu ditulis 300 sebelum Masihi, itu 300 tahun sebelum kedatangan Isa alaihissalam. Dan kita bagi Descartes dan juga kita bagi buku Machiavelli, ahli falsafah yang barat yang lahir pada zaman pertengahan. Jadi saudara baca benda ni untuk memperkayakan minda saudara mengetahui pemikir-pemikir klasik Eropah, kemudian datangnya zaman pencerahan Islam, kemudian datangnya modernisasi falsafah barat pada abad pertengahan, iaitu abad pencerahan, iaitu pada abad yang ke-15 dan ke-16. Okey tuan-tuan, kalau ada Q&A yang kita boleh ambil tak? Soalan mengenai peranan Turki akan menyerang Israel. Turki tak mampu seram tuan-tuan. Kerana secara ketenteraannya, Turki tidak memiliki armada laut yang besar untuk memasuki daripada serangan laut. Kalau Turki menyerang melalui armada udaranya, dia akan dipintas di Eropah sebelum sampai ke Israel. Walaupun jaraknya tak jauh tu, tapi dia tak akan sampai. Sekiranya Turki melancarkan serangan, Turki akan menjadi kubur terbuka. Sudah pastilah tuan-tuan, sekutu Israel yang berada di barat, terutamanya United Kingdom, Britain, akan membuat serangan balas. Dan pastilah semua armada laut Amerika yang menggunakan tenaga nuklear ni, kapal-kapal besar dan Nimitz lah apa semua ni akan dihalakan ke Selat Bosporus, dan Israel akan Turki akan menjadi negara padang jarak, padang terkukuh. Dan untuk pengetahuan saudara, Israel secara senyap memiliki lebih daripada 150 kepala peledak peluru nuklear. Berarti Israel walaupun tak pernah mengisytiharkannya, tetapi dunia tahu Israel memiliki lebih daripada 150 kepala peledak peluru nuklear yang dia boleh menembaknya daripada Israel sampai ke Turki. Berarti Turki sangat terdedah. Turki tidak memiliki senjata nuklear, tuan-tuan. Turki tidak memiliki senjata nuklear. Untuk pengetahuan tuan-tuan juga, Turki terpaksa bertimbang tara kerana sekiranya dia menyerang, berarti dia mendedahkan Turki untuk kemusnahan total. Mengenai urusan ekonomi, Turki tak mempunyai ikatan ekonomi yang besar dengan Israel. Hampir tiada rasa saya, kerana mereka tidak mempunyai hubungan diplomatik. Jadi kalau Turki buat sekatan pun tak akan kesan, kerana Israel mempunyai
perniagaan yang besar dengan sekutu barat, Amerika dan juga negara-negara barat. Israel mengeksport hasil pertanian. Israel ini pendapatan utamanya ada 3, tuan-tuan. Pendapatan utama Israel datang daripada industri pembekalan komponen senjata. Israel adalah pengeluar komponen senjata yang besar. Berarti senjata yang dikeluarkan oleh Perancis, senjata yang dikeluarkan oleh Amerika, senjata yang dikeluarkan oleh United Kingdom menggunakan komponen yang dibekalkan oleh Israel. Jadi Israel dapat banyak perniagaan. Negara-negara yang mendapat mengeluarkan senjata besar tu membeli bekalan daripada Israel. Israel juga negara yang mengeluarkan banyak keperluan senjata barat dalam bentuk senjata kegunaan, senapang, rifle, apa semua itu dikeluarkan oleh Israel. Ekonomi kedua Israel adalah pelancongan. Pelancong yang datang ke Israel kebanyakan adalah pelancong yang datang daripada negara Eropah. Dan yang ketiga, ekonomi Israel adalah pertanian. Di mana Israel mengeksport begitu banyak pertanian, terutama hasil daripada olive, buah zaitun, pisang dan juga segala tu, Israel hantar kepada negara barat sebagai negara rakan niaga. Jadi Israel tidak mempunyai sebarang perniagaan yang besar dan tak terjejas dan tak terkesan langsung pun dengan sebarang pemboikotan oleh negara Islam. Berarti kalau seluruh negara Islam di dunia pun memboikot Israel, secara Israel tak jejas kerana perniagaan Israel yang besar adalah dengan sekutunya, iaitu Amerika dan sekutu-sekutunya di Eropah. Itu yang saya boleh jawab soalan tu. Benjamin Netanyahu telah mengadakan 3 pilihan raya dalam tempoh 15 bulan dengan Parti Likud. Dan Parti Likud dalam 3 pilihan raya ni untuk pertama kali, Parti Likud gagal mendapat majoriti. Dalam yang terakhir ni tuan-tuan, daripada 122 kerusi Knesset, kita panggil parlimen, dia panggil Knesset. Daripada 122 kerusi Knesset, Benjamin hanya menang 32 kerusi. Dia yang terbanyak, tapi 32. Berarti dia hanya menguasai sekitar 25% saja kerusi parlimen. Menjadikan dia nak bentuk kerajaan, dia terpaksa mengadakan dengan kerajaan campuran. Dan dia terpaksa bekerja dengan kerajaan campuran, termasuk 6 adalah parti Islam. Parti Arab Israel. Orang Arab yang menjadi warga negara Israel juga ada parti. Dia ada 6 kerusi. Dia tak boleh bekerja dengan parti musuh dia. Dia ada sekarang ni adalah parti Ultra Yahudi. Jadi oleh kerana serangan ini dibuat, kerana mereka akan pergi pada pilihan raya yang baru. Parti Likud kehilangan undi banyak datang daripada tebing barat, daripada wilayah tebing barat, Jerusalem lah. Dia panggil Jerusalem, kita panggil Baitul Maqdis. Undi mereka di Jerusalem, iaitu kira-kira 2 juta ke 3 juta. Mereka ada 9 juta penduduk. Yang saya jangka pengundinya hanya sekitar 5 juta. Ada lebih kurang 2 juta penduduknya, sekitar 1 lebih juta undi barangkali, datang daripada tebing barat. Dan undi daripada kumpulan Ultra Yahudi tidak lagi kepada Parti Likud. Kumpulan Ultra Yahudi telah memberi undi kepada parti-parti yang dulunya tak ada pengaruh. Tetapi apabila Parti Likud kelihatan tidak menjalankan sebarang usaha untuk menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu negara, maka rakyat Israel yang mahukan Baitul Maqdis menjadi ibu negara mereka tidak lagi menyokong Parti Likud. Dan mereka menyokong parti-parti kecil yang mewakili golongan ultra-ortodok, iaitu Zionis Zalim ni, Yahudi Zalim ni. Maka untuk pergi pada pilihan raya baru ni, sekiranya Parti Likud mahukan menang semula, sekurang-kurangnya memiliki 61 kerusi untuk membentuk kerajaan, Benjamin Netanyahu harus mendapatkan undi daripada golongan ortodok ataupun golongan ekstremis Yahudi. Ini antara langkah dia buat pada bulan Januari. Mahkamah telah memutuskan tanah yang diduduki oleh orang Palestin ni kena keluar. Dia dah jatuh dalam tanah milik Israel, kata Israel. Jadi 26 keluarga Palestin ni nak keluar. Tetapi kebetulan proses menghalaunya dilakukan sekarang kerana dia nak bangunkan sentimen 12 Mei itu, iaitu sentimen Yahudi membina negara, Israel membina negara di atas tanah Palestin. Mereka serang sekarang sebab nak masuk 12 Mei. Tarikh meraihkan kejayaan 78 tahun menjajah Israel, menjajah Palestin. Maka dia gunakan benda ni dengan sekurang-kurangnya kalau dia membangunkan isu bahawa dia telah menunjukkan kali ini aku serius, Parti Likud serius untuk menjadikan seluruh Baitul Maqdis adalah wilayah Israel, menolak sebarang bentuk pembentukan sebuah negara Palestin mereka, merampas Masjidil Aqsa seperti mana yang diinginkan oleh golongan Yahudi Ortodok, dia kembali akan mendapat majoriti di parlimen untuk membentuk sebuah kerajaan paling tidak majoriti mudah. Kalau dia meneruskan dasar ini, pengundi-pengundi Israel yang ekstremis akan memberi semula undi pada Parti Likud. Yang sebelum ini Parti Likud ni kehilangan undi kerana dia dianggap sebagai parti neutral kanan. Kini dia harus kembali kepada parti neutral kiri. Neutral tetapi kiri. Ekstrimnya itu ada. Jadi saya fikir inilah agenda yang akan dibuat oleh Benjamin Netanyahu untuk memenangi pilihan raya akan datang.
Dan dia mesti membuktikan sekurang-kurangnya sebelum tarikh pilihan raya, dia telah mengisytiharkan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel. Jadi itu yang saya kata perang ni akan panjang. Intifada 3.0 akan bangkit. Kerana intifada adalah pada tahun 1987 hingga 1993, satu intifada. Itu intifada senang saja. Kebangkitan Palestin bertarung hingga peringkat perang, walaupun mereka tak ada senjata. Intifada kedua yang terkenal dengan intifada batu tu, bermula pada tahun 2000 hingga 2005. Kemudian ada perjanjian damai. Dan saya fikir kali ini akan berlaku intifada. Yang dalam arti kata yang lain, tuan-tuan, orang-orang Palestin akan pergi dengan membawa batu untuk bertarung dengan peluru hidup, gas pemedih mata dan meriam. Dengan menggunakan bom berantai, kerana mereka juga memiliki bom berantai. Tuan-tuan tahu, bom berantai itu bom yang jatuh berantai tu. Kalau saudara lari ke depan, sebenarnya bom berantai bila dia jatuh, rantaian yang meletup dulu akan menyebabkan orang tu lari. Bila orang tu lari, sebenarnya orang yang lari tu akan mati lebih teruk kerana akan ada rantaian yang kedua, yang ketiga. Jadi berarti setiap kali orang lari, bom berantai diturunkan secara rantaian. Bom tu diharamkan penggunaannya dalam mana-mana perang di seluruh dunia kerana dia akan menyerang penduduk awam dan menyebabkan penduduk awam mati. Tapi bom tu telah banyak kali digunakan oleh Israel tanpa sebarang tindakan. Kita tunggu kalau Israel melancarkan saja bom berantai, berarti Israel telah membuat kajian bahawa mereka boleh melakukannya sekarang kerana Amerika dan Sekutu Barat akan melindungi mereka. Dan yang kedua, tiada negara yang akan menentang mereka. Kerana OIC berada dalam keadaan yang lemah. Kerana 6 negara minyak dan negara kaya minyak ni semuanya telah menjadi sahabat comolot pada Israel. Kerana Mesir akan berdiam diri kerana Al-Sisi sendiri, sebagai sebuah kerajaan rampasan kuasa, Al-Sisi sendiri perlu perlindungan daripada Amerika. Jordan tak ada apa nak buat, tuan-tuan. Dia hanya boleh menongkak dagu je. Dalam keadaan sekarang dia pun tak ada apa-apa. Dia tak ada minyak, tenteranya sangat lemah. Syria tak boleh buat apa-apa kerana sekiranya Presiden Bashar al-Assad memilih untuk berjuang, berarti Amerika akan menghantar sokongan kepada tentera yang menentangnya sekarang. Berarti kalau dia serang Israel, senjata dia habis dalam perang, Amerika akan support Syrian Liberation Army. Dan kemudian Bashar akan jatuh. Berarti Bashar terpaksa menyimpang kekuatannya untuk menghadapi perang saudara. Jadi yang kita bergantung sekarang-sekarang adalah pada Turki sebagai sebuah negara, kepada Iran sebagai sebuah negara, dan kumpulan mujahidin, tentera Hizbollah, yang kini menguasai bahagian selatan Lebanon, yang selama ni memang berperang dengan Israel. Jadi tuan-tuan, sebab itu saya kata penyembelihan ke atas rakyat Palestin akan menjadi penyembelihan yang paling buruk kerana mereka disembelih ketika negara Islam semuanya bermasalah. Malaysia bermasalah dengan krisis politik kerajaan tak stabil. Mesir apalagi, Syria bermasalah. Tak ada dah. Dulu mereka tak boleh bertindak sesuka hati kerana mereka harus melihat Syria. Kerana Syria mampu mencetuskan kesusahan kerana Syria mempunyai kekuatan angkatan tentera yang agak kuat. Mereka takut kepada Iraq. Mereka takut kepada Iran. Mereka bimbang kalau waktu tu sebelum berlakunya revolusi Sedar ataupun Arab Spring 2012. Israel takut kerana dia bimbang sekiranya Iraq, Iran dan Syria bersatu, dia akan berada dalam keadaan yang bermasalah. Kerana Syria mempunyai lebih daripada 100,000 tentera. Iraq mempunyai angkatan tentera yang sangat besar. Begitu juga Iran. Dan Iran mempunyai kelengkapan roket moden. Tapi dalam keadaan sekarang, tuan-tuan, dia boleh buat apa saja kerana Iraq pun dah musnah jadi padang jarak, padang terkukuh. Syria pun dah jadi padang jarak, padang terkukuh. Hizbollah mungkin bersendirian kalau dia masuk berperang sekarang. Saya tahu jihad Hizbollah kerana saya pernah berada di sempadan dan saya pernah bertemu dengan banyak pejuang Hizbollah pada tahun 2006 ketika saya masuk dan menyusup melihat perang perang Lebanon Israel pada bulan Oktober 2008. Jadi saya faham Hizbollah ni walaupun mereka Syiah ke apa, tuan-tuan. Saya tengok mereka berjuang dan saya faham perjuangan mereka kerana saya berada di Hizbollah ketika perang besar-besaran sedang berlaku, perang 32 hari pada bulan Ogos hingga September 2008. Jadi saya faham perjuangan Hizbollah. Kerana Hizbollah ni perjuangan dia senang ya, tuan-tuan. Prinsip dia. Dia tak ada kepentingan ke atas bumi Lebanon. Walaupun dia adalah orang Muslim Lubnan Syiah yang berada di bumi Lebanon. Perjuangan dia senang je. Akan datang masanya kami akan merdekakan Al-Aqsa untuk orang Palestin. Itu je. Katanya apa itu Hizbollah? Itulah Hizbollah. Dia bukan tentang mempertahankan wilayah Hizbollah, iaitu wilayah Lubnan Selatan yang dia kuasai. Tapi perjuangan Hizbollah, kami akan memerdekakan Al-Aqsa untuk orang Palestin. Jadi tinggal Hizbollah saja, tapi saya tak fikir Hizbollah mampu melanggar tentera Israel daripada sempadan lembah Bekaa atau Bekaa Valley. Kerana Hizbollah juga mempunyai keupayaan ketenteraan yang sangat lemah. Kerana mereka hanyalah pasukan komando gerila saja, tuan-tuan. Iaitu orang-orang awam yang mengangkat senjata waktu perang. Kerana secara rasminya, Hezbollah tak boleh ada tentera kerana dia sebahagian daripada Lubnan.
Tapi dalam perjanjian damai, Hizbullah mentadbir kuasa ekonomi di bahagian selatan Lubnan dengan mempunyai pasukan awam yang berkhidmat sebagai tentera. Jadi dia ni adalah, kita panggil apa, pasukan pejuang. Dia tak ada tentera rasmi. Kerana tentera rasmi adalah tentera Lubnan. Dan Lubnan tak akan campur tangan dalam isu Israel kerana Lubnan memang mengikut tunjuk Amerika. Okey, itu saja yang saya beri pada saudara tentang keadaan yang saudara tanya tadi.